Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Salam Jumaat. So, bersama dengan Cik Yat. So, hari ini Cik Yat berada di Bidara House. So, Cik Yat nak update Bidara House punya progress. So, Alhamdulillah, progress kita dah mencapai hampir 95%. So, hari ini kita ada kerja yang sikit-sikit yang kita nak buat. Kita nak siapkan kerja untuk pasang kornis di bahagian ceiling dan kita nak buat kerja untuk nak touch up pintu, panel pintu. So besok geng cat dia akan masuk untuk nak siapkan keseluruhan rumah ni punya cat, tapi kita dah ada kod dah rumah ni. Tinggal hari tu kita terpaksa untuk nak hold sekejap sebab ada certain tempat yang perlu kita touch up dulu. So insya-Allah besok tim cat akan masuk dan insya-Allah kita akan siap cat tu dalam hari Isnin. So Cik Yat nak bawa pusing-pusing. Okey. Cik Yat nak bawa pusing-pusing dekat dalam Bidara House. So Cik Yat sangat seronok sebab insya-Allah kita akan serahkan kunci kepada tuan rumah. InsyaAllah. So hari Selasa. So tadi pagi kita orang dah ada key off. So one of kita, apa yang kita bincangkan adalah untuk penyerahan kunci kepada tuan rumah Bidara House. So macam biasa memang rutin bila projek nak siap, kita orang akan ada potluck. Kita orang akan ada potluck di tempat di mana kita orang nak buat serahan kunci tu. So potluck tu potluck apa? Biasa. So kita orang akan ramai-ramai berjemaah, berukhuwah masing-masing. Nak datang ke sini untuk nak kemas. Nak sapu, nak bersihkan dekat dalam rumah Bidara House ni sebelum kita orang dapat serahkan kunci kepada tuan rumah. So Cik Yat sangat Alhamdulillah sebab panjang perjalanan Bidara House. Sepatutnya kita nak serahkan bulan 7, tapi semua kita hanya merancang, tapi Allah yang tentukan. Bila bulan 3 kita terpaksa stop sekejap disebabkan oleh PKP. So kita resume balik pada bulan 6 hari tu. So bila kita tengok balik, kita lihat balik, bila kita hold dalam 3 bulan, so kita kena serahkan kepada tuan rumah by end of September. So which is minggu depan. So insya-Allah. So hari ni Cik Ai nak bawa pusing-pusing. Cik Ai nak bawa pusing-pusing dekat dalam Bidara House ni. Alright. Okay. Kerja tang memang dah siap sepenuhnya, kerja tang. So hari ni adalah kerja kita nak siapkan untuk kerja touch up. So dekat bahagian sini nanti, bahagian sini nanti akan ada wall cabinet. Sekali dengan bawah ni lah nanti nak pasang pintu. So untuk bahagian sini wall cabinet ni, tuan rumah dia prefer untuk pakai aluminium. So yang ini kita dah ambil ukuran dah. Tinggal kita akan pasang lebih kurang dalam 3 minggu. Ini adalah kerja tambahan sebenarnya. Bahagian sini adalah kerja tambahan. Bila kita set kontrak dengan tuan rumah, kabinet ni tak ada lagi. So within kerja tu jalan, kita propose dengan tuan rumah. So tuan rumah bersetujulah untuk nak pasang kabinet dekat sini. So ini adalah kerja tambahan lah sekali dengan pintu yang bawah ni. So yang lain, pintu dah ready, Alhamdulillah. Tinggal jenang ni yang macam Cik Yat beritahu tadi, nanti tim cat akan masuk. Dia akan siapkan start daripada esok sampai ke hari Isnin. Sebab rumah ni dia tak besar sangat. Rumah ni dalam berkeluasan lebih kurang dalam 1,750. So insya-Allah dengan kepakaran tim cat kita, dalam masa 3 hari insya-Allah kita akan settlekan untuk kerja-kerja cat. Sebab kita tak ada masalah sebab kita dah under code. Nampak tak? Kita dah under code dah. Tinggal kita nak letakkan dia punya finish je. Finish color dia. So ni kornis dah siap pasang.
Cornice dah siap pasang. So ada beberapa bilik lagi dengan bahagian yang tinggi ni. Sini cermin dah pasang, dan belah sini dia ada luvet. Konsepnya sama je macam cousin's house dekat kawasan ni. Kawasan ni adalah kawasan family area. So untuk nak mengurangkan panas dekat kawasan ni, dan kita produce satu kawasan untuk angin panas keluar. So angin boleh masuk melalui pintu dan tingkap di bawah, dan semua udara yang panas akan naik dan keluar melalui luvet dekat sini. So ini adalah cermin lah. So that's why kawasan ni, kalau perasan, kawasan ni kita tak perlu pun memasang lampu waktu siang. And kawasan ni adalah kawasan living area dan dia tak perlu terlalu bright. So dengan keadaan cuaca yang macam ni, dengan cahaya macam ni, dah cukup enough, dah cukup dah untuk kita nak buat living untuk family dekat area sini. Area Melaka buat ke tak? Terima kasih Encik Fazil. Memang kita base dekat Melaka, dan Bidara House ni adalah berada di Melaka. Dan kita sebenarnya Farhabina bermula di Melaka. Dan baru kita expand. Tahun ni kita mulai expand ke negeri lain. So Alhamdulillah kita start kerja di Negeri Sembilan, dan sekarang ni baru bermula Kasar Dini Al-Sara. So insya-Allah nanti dalam tahun hadapan kita ada lagi satu buah rumah dekat Sepang. So insya-Allah, tapi memang Farhabina base-nya di Melaka, office-nya di Melaka. So tak ada masalah. So Cik Fazli kalau kata ada apa-apa untuk nak dibincangkan atau nak berkait untuk nak bina rumah, ataupun apa saja, nak tanya pendapat ke, ataupun nak tanya anything yang berkait dengan nak bina rumah, ataupun pasal grant ke, anything, so boleh contact kami. Kontak kami. So nombor telefon dia nanti boleh tengok dekat dalam page. Dalam page ada nombor telefon. So ni Cik bawa keliling-keliling. So ini security door. Ni security door. So dia punya besar dia adalah 6x7. Pemilihan design ni adalah pemilihan daripada tuan rumah. So tuan rumah dia nak masuk dengan sentiasa beringat, sentiasa ingat, sentiasa ada dalam mindarnya Allah dan Muhammad. So that's why tuan rumah memilih design ni untuk diletakkan di pintu masuk. Di pintu masuk Allah dan Muhammad. So Alhamdulillah security door kita dah pasang. Kita pasang 2 tempat, satu main entrance, satu lagi dekat bahagian dia punya dapur dia. So bestnya security door ni, ni dia seal lagi sebab kita tengah buat kerja lagi. So dekat bahagian sini, sekejap ni dekat bahagian sini. So kalau kata kita tutup pintu rumah kita, tutup pintu rumah kita masih boleh buka lagi pintu kecil ni. Pintu kecil ni. Nampak tak pintu ni? Cik buka sikit je. So angin boleh masuk melalui dia. So kita tak perlu pun pasang grill dekat depan pintu rumah kita. Sebab selalunya Cik Yat perasan kita dah biasa bila kita pasang pintu solid. Bila kita pasang pintu kayu solid, selalunya kita akan pasang grill dekat depan ni. Pintu dah cantik-cantik, tiba-tiba kita pasang grill dekat depan ni. Sebab apa? Sebab kita fikirkan pintu solid wood tu tak cukup indah lagi untuk security dia. So untuk siapa-siapa yang mempunyai perasaan yang macam tu, yang kata pintu kayu yang solid tu tak cukup selamat, dan Cik Yap suggestkanlah untuk pasang security door. Security door dia ada macam-macam design. Dia bukanlah security door tu nampak tak cantik. Cantik ni. Security door. So tapi sebenarnya Cik Yap nak beritahu sebenarnya pintu solid tu, pintu kayu solid tu dia dah cukup dah sebenarnya adalah untuk security. Dia tak perlu pun pasang grill dekat depan tu.
Pintu kayu solid. Pintu kayu solid, jangan pintu kayu yang kompres. Kalau pintu kayu solid, orang nak pecah masuk pun susah. So insya-Allah dengan kalau kata kita gunakan sistem lock yang betul, sistem lock yang silinder lock dia lebih panjang, so insya-Allah pintu tu dah cukup secure dah untuk keselamatan rumah kita. Tapi kalau kata kita masih lagi mempunyai keraguan, kita risau orang akan masuk dalam rumah kita melalui pintu yang tak ada grill tu, so Cik Yat suggest memang kena guna security door. Security door. So dia ada banyak-banyak design. So ini adalah pilihan yang tuan rumah pilih lah. So ini color dan dia punya design depan ni adalah pilihan daripada tuan rumah. So ini adalah bahagian dia punya depan dia. So bahagian belakang punya security door. Ini bahagian belakang punya security door. So kalau kata kita masak dekat dapur kan, dan kita nak buka pintu, kita still nak tutup pintu tapi kita nak angin masuk kan, kita boleh tutup pintu dan kita tak payah pasang grill pun. Sebab bila kita buka pintu kecil yang Cik Yat tunjuk tadi, pintu kecil tu, so angin akan masuk melalui lubang-lubang ni. So kita tak perlu pasang grill pun dekat sini. Itu benefit utama pada security door. Dan dia didesainkan disebabkan oleh masalah yang selalu timbul daripada orang di rumah. Bila nak masak, kita nak angin masuk kan, nak angin masuk tapi kita tak ada grill. So bila kita masuk, kita rasa macam sempit lah kan. Kita rasa sempit, macam tak ada udara. Lepas tu cara kita masak, kita orang Asia masak ni, cara kita orang Asia masak ni macam asap memang banyak. So kita rasa bila kita buka pintu tu, angin masuk, kita akan rasa lebih selesa. Betul Cik Ahmad, memang Cik Yat memang banyak buat projek di bahagian Melaka sebab Farhabina memang bermula di Melaka dan office kita memang kita base di Melaka. So Alhamdulillah tahun ni kita dapat expand ke negeri lain. So Alhamdulillah, itu adalah berkat kepercayaan semua orang kepada Farhabina dan servis Farhabina. So dia tak datang dengan sendirinya. Dia datang dengan kepercayaan anda semua sebenarnya. Itu Alhamdulillah lah pencapaian apa yang dicapai oleh Farhabina pada tahun ni berbanding dengan tahun hadapan. So Cik Yat ucapkan sangat-sangat berterima kasih, especially pada anda semua sebab mempercayai Farhabina untuk membantu anda untuk nak bina rumah impian, nak bantu anda untuk lakukan ubah suai, nak bantu anda daripada segi nasihat daripada segi design. Cik Yat sangat-sangat berterima kasih. Alhamdulillah. Tanpa anda, tanpa kepercayaan anda kepada Farhabina tak ke mana-mana. Terima kasih banyak-banyak. So ni Cik Yat share lagi keliling rumah ni. Cik Yat share. So ini kita dah siapkan. Undercoat dah siap. So seperti yang Cik Yat cakap, besok kita akan mulakan kerja cat. Dalam masa 3 hari insya-Allah kerja cat akan selesai sebab keluasan rumah ni tak besar. Keluasan rumah ni hanya 1,750 sahaja. So insya-Allah kita boleh siapkan kerja cat dalam masa 3 hari, dalam masa sampai hari Isnin insya-Allah. So hari Ahad geng cat masih bekerja. Hari Ahad sebab kita perlu komit. Kita perlu komit dengan apa yang kita janjikan kepada klien. So insya-Allah hari Isnin kita akan siapkan kerja cat. Mungkin kalau paling-paling pun hari Selasa pagi tu kita akan habiskan kerja cat semua. So Selasa pagi tim Farhabina semua, tim Farhabina akan turun ke Bidara House untuk melakukan kerja-kerja pembersihan bersama-sama dan kita orang akan buat potluck dekat sini. Itu memang normal. Mana-mana projek Farhabina bila projek tu dah nak end,
kita nak serahkan kunci kepada tuan rumah dan kita akan buat potluck satu hari untuk kemas rumah yang kita nak serah tu. Dan bila habis kemas tu, dan kita akan open table untuk makan bersama-sama. Itu memang kiranya macam macam tradisi lah, macam tradisi Farhabina, tradisi kami. Memang mana-mana projek, bila kami siapkan projek, especially rumah, bila kami siapkan, dan kami akan datang untuk kemas. Dan lagi satu, bila dah kemas, habis kemas, dan kami pergi makan-makan. Itu biasa. Dia kemas tu tak lama pun. Tapi makan-makan tu yang best. So ni tuan rumah. Tuan rumah dia dah masukkan 2 lot tanah. Sebab kawasan ni, kawasan belakang ni dia agak tinggi. So insyaAllah besok JCB nak masuk. Sebab kita besok kita akan panggil workers kita datang untuk nak kemaskan dekat area ni. Lepas tu kita akan panggil JCB untuk masuk sebab kita nak ratakan tanah ni semua. So tuan rumah dia dah bawa masuk tanah untuk supaya JCB tu boleh hantar ke sini lah. Mungkin dekat belah sana tu agak susah sikit lah. Tapi kita akan cuba untuk sampaikan dekat belah sana lah. So tak adalah kita tinggalkan keadaan rumah tu dalam keadaan yang bersepah-sepah macam ni kan. So kita akan serahkan insya-Allah. InsyaAllah kita akan serahkan sebab kita nak kena siapkan by 29 ni. So insyaAllah nanti kita akan serahkan kunci kepada tuan rumah. InsyaAllah kita akan serahkan kunci kepada tuan rumah pada hari Selasa atau hari Rabu macam tu. So nanti Cik Yat akan share. Cik Yat akan sharekan dia punya serahan kunci tu. Tapi sekarang ni Cik Yat nak share yang pasal ni. Cik Yat nak share yang ni. Cik Yat sangat suka. Sebab tukang yang buat ni, dia sangat teliti orang dia. Memang kerja dia adalah kerja buat kayu sahaja. So, kalau anda tengok cara kerja dia, workmanship dia memang sangat bagus. Memang sangat teliti, memang sangat kemas. Cik Yat memang sangat puas hati dengan tukang yang sekarang ni, alhamdulillah. So, memang tukang-tukang daripada Farhabina sebelum melakukan apa-apa kerja, selalunya kita daripada pihak Farhabina akan macam pantau lah. Memang pantau exactly kalau macam kata kalau ada problem, tim Farhabina selalunya akan jumpalah dengan kita punya tukang-tukang kita ataupun dengan kita punya tim partner kita untuk nak bincangkan supaya apa yang kita bagikan dekat tuan rumah adalah yang berkualiti. Kita tak naklah macam contohnya macam tiang ni. Tiang ni kan selalunya kalau tiang ni kadang-kadang tak straight lah, bengkok-bengkok lah. Dia punya coping ni pun bengkok-bengkok lah. Kita tak nak lah. Kita kalau boleh, mana-mana pun sama. Mana-mana orang pun sama. Bila nak dapat sesuatu tu, kita nak dapat yang kita puas hati lah. So insyaAllah, kami daripada pihak Farhabina akan cuba dan terus cuba untuk memberi yang terbaik, servis yang terbaik. So insya-Allah. So hari ni Cik Yat tak sempat nak pergi Tampin. Kalau Cik Yat pergi area Tampin nanti Cik Yat akan update pasal Kasadini Alsara. So alhamdulillah Kasadini Alsara sekarang kita dah sampai, kita dah buat ground beam. So hari ni sebenarnya pagi ni dia orang dah nak konkrit lantai sebenarnya. Tapi Cik Yat tak pergi sana, Cik Yat pergi sini. So dekat sana ada tim satu lagi Cik Yat Ali dekat sana untuk pantau kerja-kerja konkrit dekat Kasadini Alsara. So kalau sempat petang ni untuk Cik Yat nak sampai ke Tampin, ke Kasadini Alsara. So Cik Yat akan update, Cik Yat akan live ataupun paling-paling pun Cik Yat akan post lah. Update progress yang terkini Kasadini Alsara. So lah.
satu janji yang Cik Yat tak tunaikan lagi, sebab nak buat video untuk apa tu, cousin house tu. So dah banyak kali dah, sebab tuan rumah dah masuk kan. So bila tuan rumah dah masuk, tuan rumah untuk cousin house ni, dia nak rumah dia betul-betul dulu, in order dulu, barulah Cik Yat boleh dapat buat video untuk cousin house. So tak apa, bagi peluang dekat tuan rumah, bagi peluang untuk tuan rumah untuk nak cantikkan dulu dia punya interior dalam dia, dan sementara tu kita daripada pihak Farhabina pun ada nak siapkan dia punya kerja tembok dia dekat belah luar. So nanti bila settle semua tu, tembok dia dah siap, pagar dia dah siap, lepas tu dia punya dalam pun tuan rumah pun dah siap. So insya-Allah nanti Cik Yat akan buat video mengenai cousins house, sebab Cik Yat rasa cousins house tu patut untuk Cik Yat untuk nak share dia punya video dia pada semua orang. Sebab Cik Yat tahu semua orang memang sangat tenanti-nantikan cousins house punya video. Untuk dia punya intro dia Cik Yat dah siap dah. Tinggal untuk yang dia punya dalam rumah tu Cik Yat tak boleh nak buat lagi. Disebabkan oleh tuan rumah masih ada benda-benda yang perlu dia lengkapkan dulu dalam rumah. Dan buat sementara tu di bahagian luar untuk cousins house, alhamdulillah tuan rumah masih memberi kepercayaan kepada Farhabina untuk nak siapkan dia punya tembok dia. Dia punya tembok dia, lepas tu dia punya pagar dia, and lagi satu dia punya pintu pagar dia, and dia punya lagi satu kita betulkan baliklah dia punya tiang post dia. So lah, tu yang cousins house lah. So insya-Allah bulan depan, dalam pertengahan bulan 10 kita akan start lagi satu projek di area Rumbia. Nama rumah tu adalah 2080. Okay, macam nak rename lah kan. Macam mana korang rasa? Patut tak kena rename nama rumah tu? Sebab macam 2080 macam susah lah kan nak ingat. So Cik Yat rasa Cik Yat nak rename lah nama rumah tu. So kalau kata ada nama, macam best sikit kan. Cik Yat nak sebut pun macam best, dan Cik Yat nak sebut pun macam senang nak ingat kan, berbanding dengan 2080. Mesti susah kan, sebab nombor kan. Nombor kan macam susah nak ingat kan. Kita kadang-kadang password bank kita pun kita lupa. Password bank kita pun lupa. Ini kan benda yang kita jarang-jarang dengar kan. 2080, 2080. Macam susah kan. So nanti Cik Yat akan renamekan balik nama untuk rumah yang kita akan mulakan untuk nak buat di area Rumbia, Alor Gajah, Melaka. So insya-Allah nanti Cik Yat akan pilihlah, Cik Yat nak cari nama, ada nama-nama yang tuan rumah suka ke, ataupun nama-nama yang kita boleh dapat macam senang nak ingat ke. Nanti Cik Yat akan renamekan balik nama Rumbia 2080. Nama dia Rumbia 2080 tau sebenarnya kita namakan tu. Tapi sebab itu nama tu, dia orang lelaki ni kan dia macam nak logik je kan. Nak logik je macam tu. So dia orang suka number. So tahu je lah. Kalau kata number tu korang mesti tahu kan. Rumah tu tak lain tak bukan Cik Bon yang bagi nama. Kalau orang lelaki ni dia suka nama nombor, benda-benda yang nama nombor. Tapi kadang-kadang kalau kita keseluruhan lah, kalau keseluruhan mesti suka ada nama kan. Macam nama kita, macam nama Cik Yat, nama Cik Yat, nama anda semua. Kita lebih senang ingat nama berbanding dengan nombor. Kadang-kadang nombor suami kita ke isteri kita pun kita lupa nombor kan. Ini kan nombor rumah. Kadang-kadang kita pun lupa nombor rumah kita. Anda ingat tak nombor rumah anda? Ingat tak? Kalau jarang tulis surat ataupun jarang tulis borang, isi-isi borang tu, mesti tak ingatkan nombor rumah. Kadang-kadang nombor jalan rumah pun kita lupa. Okey. Cik Yat tak lama. So Cik Yat habiskan Cik Yat punya live Cik Yat hari ni. Sebab sebenarnya ini anak murid yang kadang-kadang keluar, kadang masuk ni tak baik tau jadi anak murid macam Cik Yat ni. Tapi insya-Allah Cik Yat akan cuba jadi anak murid yang terbaik.
Cik akan cuba jadi anak murid yang terbaik. Sebenarnya Cik ada kelas. Cik ada kelas bersama dengan Sifu kesayangan Cik Yat, Sifu Najib Asadok. So Cik Yat tak boleh lama dalam live ni. So insya-Allah nanti kalau kata petang Cik Yat sempat untuk pergi ke area Tampin, ataupun paling-paling pun kalau Cik Yat tak live pun Cik Yat akan post gambar update progress yang untuk Kasadini Alsara. So, itu saja daripada Cik Yat hari ini. InsyaAllah nanti Cik akan berkongsi lagi, Cik akan share lagi, Cik akan memberi lagi tips-tips. Sebab sepanjang selalunya Cik Yat live ni, Cik Yat suka bagi tips. Di antara bercakap tu, Cik akan suka bagi tips-tips. So, kalau nak tahu tips-tips daripada Cik Yat, kena dengar live Cik Yat daripada awal sampai akhir. Sebab Cik Yat bukan duduk live kat sini, okey hari ni Cik Yat nak buat tips ni. Tak. Selalunya Cik Yat kalau bercakap, nama pun celoteh Cik Yat kan. So, kalau Cik Yat bercakap selalunya, di antara Cik Yat bercakap tu akan ada tips-tips yang terselit. So, kena dengar daripada awal sampai akhir Cik Yat punya live. So, kalau anda rasa live Cik Yat ni akan membantu lebih ramai orang, akan lebih ramai orang memerlukan tips ataupun nasihat ataupun pandangan daripada live Cik Yat ni, anda boleh share, komen dengan like live Cik Yat ni. Jangan lupa tau, share, komen dengan like live Cik Yat ni supaya semua orang pun dapat manfaat macam mana anda pun dapat manfaat daripada perkongsian Cik Yat. Itu saja daripada Cik Yat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.